الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا فإنك تقدر ونحن لا نقدر وإنك على كل شيء قدير. فأنت تعلم ونحن لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووفي لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واجعلنا جميعا وللحاضرين والغائبين من صالح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة تجلياتك فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين. اللهم آمين يا كريم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala lagi sekali kurniakan kesempatan untuk kita berada dalam majlis ini. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan seperti pada biasa dan kerap kalinya, bahkan selalu setiap kali kita berkesempatan untuk duduk dalam majlis ilmu, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kita dengan segala kebaikan yang Allah janjikan, rahmat, pengampunan, keredaan, doa daripada para malaikatillah, dan mudah-mudahan kita tersenarai daripada kalangan hamba-hamba Allah yang Allah restu dan redha kepada kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan berkat daripada kita menyambut suruhan Allah Subhanahu wa taala, seruan untuk rukuk dan sujud kepada Allah, seruan untuk kita hadir ke majlis ilmu, untuk kita mendapat keterangan, untuk kita sama-sama bermuhasabah, menginsafi diri dan merenung masing-masing dalam diri masing-masing, sama ada yang baca kitab, yang dengar kitab ataupun duduk sebagai mustami' dengar. Mudah-mudahan semua kita di samping mendengar kuliah, merenung dan melihat pesanan-pesanan yang ditinggalkan oleh para ulama, hadis yang dinakalkan dan diriwayatkan, Al-Quran yang dibacakan, mudah-mudahan semua itu menjadikan kita ini bersedia dan sentiasa terbuka hati untuk sentiasa menyambut segala titah perintah Allah. Dan yakin, percayalah, man istajaba lillah, sesiapa yang menjawab dan menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, istajaballahu lahu, Allah akan sambut seruannya. Kalau kita sambut seruan Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan biarkan kita sendirian dalam perjalanan hidup kita di dunia, bahkan dan tidak akhirat pun Allah tetap akan membela dan memberikan kebaikan, pemeliharaan dan naungan kepada mereka yang taat dan patuh kepada titah perintah Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua yang hadir dan juga yang tidak hadir. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan semuanya untuk semua kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik. Jadi kita lanjut kuliah kita macam biasalah, kurang lebih 8.30 ataupun 9.
8.20 ke 8.30 insya-Allah kita berhenti, walaupun Aisyah masuk awal sikit, tapi kita berhenti seperti mana biasa insya-Allah, dalam paling lewat 8.30 insya-Allah. Dan kita bersama dengan kitab yang kita baca pada beberapa kali pertemuan kita yang lalu, dan kita terus dengan kitab yang sama, iaitu kitab Isyaratul Amilin wa Nadharatul Ghafilin yang telah dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Allama Syekh Ahmad Ibn Muhammad Zain Ibn Mustafa Ibn Muhammad Al-Fatani rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bihi fid darain amin. Sambung hari ini insya-Allah, iaitu pada muka surat 4. Muka surat 4 baris yang atas sikit daripada garisan lintang tu. Kalau dalam kitab ataupun buku Rumi tu, tengok muka surat 7, perengan yang bawah situ, iaitu sampai kepada apa? Sampai kepada dan menyebut contoh. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bihi fid darain amin, dan menyebut Al-Jalalus Suyuti situ. Mana? Kalau dalam buku Rumi itu muka surat 7 tu bawah. Yang buku Jawi ini muka surat 4 atas tu, atas pada garisan lintang tebal tu. Dia kata dan menyebut Al-Jalalus Suyuti, yakni Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Disebut Al-Jalal. Al-Jalal ataupun Jalaluddin, iaitu Imam As-Suyuti, nama yang biasa kita dengar, nama yang biasa kita dengar. Imam Suyuti, kita panggil Imam Suyuti ataupun Al-Imam Al-Jalil ataupun Jalaluddin As-Suyuti. Nama beliau Abdul Rahman Ibni Abi Bakr Ibni Muhammad Ibni Sabiquddin, yang telah wafat pada tahun 911 Hijriyah. 911 Hijriyah. Dan diriwayatkan beliau telah mengarang tidak kurang daripada 600 buah judul ataupun 600 buah karangan. Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala. Perkataan Jalaluddin ini kadang-kadang itu gelaran yang diberikan kepada para ulama. Kita orang Melayu kadang-kadang memang nama kita Jalaluddin kan, tapi para ulama kadang-kadang Jalaluddin itu gelaran yang diberikan kepada mereka. Kemuliaan ataupun keagungan agama. Kadang-kadang disebut Syihabuddin, kadang-kadang Zainuddin, kadang-kadang Burhanuddin, kadang-kadang Syihabuddin. Itu terkadang adalah gelaran yang diberikan kepada para ulama kerana keilmuan mereka. Termasuklah Al-Imam As-Suyuti ini dikenali dengan apa? Jalaluddin As-Suyuti. As-Suyuti itu sebenarnya nisbah pada tempat di Asyut di Mesir, kawasan Sa'idi, Asyut. Sebab itu Imam Suyuti disebut Al-Imam As-Suyuti ataupun Al-Asyuti, dua-dua tu. As-Suyuti pun sebut, Al-Asyuti pun sebut. Itu nisbah kepada Asyut di Mesir. Salah seorang tokoh ulama bermazhab Syafi'i, Maka dikatakan dan menyebut Al-Jalal As-Suyuti, yakni Sayyidina Imam Suyuti radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Budur As-Safirah. Al-Budur As-Safirah. Al-Budur As-Safirah itu nama kitab. Al-Budur As-Safirah fi Ahwal Al-Akhirah. Nama penuhnya Al-Budur As-Safirah fi Ahwal Al-Akhirah. Al-Budur makna apa? Bulan purnama, bulan terang. As-Safirah yang apa? Yang menjelma. Nama kitab tu nak cerita tentang apa? Ahwalil akhirah, iaitu hal keadaan ataupun hal keadaan yang berkaitan dengan negeri akhirat. Itu nama kitab tu. Para ulama nak letak nama kitab pun ada makna. Bukan bos saja-saja nama kitab tu. Tengok nama kitab tu pun sudah ada gambaran berkenaan dengan isi kandungannya. Maka dikatakan dalam kitab Al-Budur As-Safirah telah disebutnya, dan Al-Jalal As-Suyuti menyebut Al-Jalal As-Suyuti di dalam kitab Al-Budur As-Safirah akan ini hadis apa? Iaitu sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut hadis kita dah sebut itu kan, bila sebut hadis itu merujuk kepada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada perkataan baginda, perbuatan baginda, ataupun perakuan baginda, ataupun sifat-sifat baginda. Kadang-kadang disebut hadis, kadang-kadang disebut khabar,
kadang-kadang disebut athar. Majoriti para ulama mengatakan tiga istilah ni sama makna, walaupun ada sebilangannya membeda-bedakan. Hadis itu bukan khabar, dan khabar itu berbeza dengan athar, ataupun athar berbeza dengan hadis. Tapi jumhur al-ulama dan juga fuqaha itu hadis dan khabar dan athar itu sama maknanya. Itu merujuk kepada hadis Nabi lah. Maka apa? Iaitu sabdanya, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki pada hari kiamat, maka melihat ia akan amalnya sedikit, maka antara ia seperti demikian itu tiba-tiba datang akan dia oleh seumpama awan, hingga jatuh ia di dalam timbangannya. Maka dikatakan, inilah barang yang ada engkau mengajarkan manusia daripada kebajikan. Maka dipesakakan kemudian daripada engkau, maka diberi pahala akan dikau padanya, yakni pada kebajikan tersebut. Ada satu hadis, ini terjemahan lah, dia tak nakal, dia tak main teks ataupun matan yang asal, dia main terjemahan. Dan kadang-kadang dalam kitab yang bukan kitab hadis, kadang-kadang hadis dibawa mai dalam bentuk riwayat dengan makna. Sebab itu kadang kitab macam ni, bila kita nak takhrij atau kita ada para ulama bagi kita, ada para ulama nak semak balik, itu perlukan kepada kepakaran lah. Kerana ada sebahagian hadis diriwayat dengan apa? Dengan makna, bukan dengan terjemahan perkataan, tapi dengan makna. Dan kita baca hadis dalam kitab ni, walaupun lagi akan datang kita akan jumpa sebahagian hadis dikomen oleh para ulama, walaupun tak sebut sini, tapi kita tak mau terjun dalam masalah itulah. Itu kita serah pada para ulama. Tapi kita nak baca apa yang dinakalkan oleh Tuan Syekh, Tuan Musannif kitab kita ni. Dengan keilmuan yang ada pada beliau, kita yakin takkanlah dia nak buat benda yang pelik-pelik ataupun yang bercanggah dengan syariat. Tapi orang lain yang dia nak teliti kitab ni, nak buat kajian tentang hadis-hadis dalam ni, bagi dia ada hadis ni tak boleh, hadis ni tak sabit, hadis ni tak ada asal, sebab itu bukan kerja kita lah. Yang itu bagi pada ahlinya. Jadi kita tak sibuk lah. Kalau kita sibuk pun kita tak faham mana pun dalam masalah tu. Bukan kata tuan, saya pun tak cukup kelengkap itu. Jadi kita nak baca nakal, nak ambil iktibar dan pengajaran daripada makna tu untuk kita muhasabah dan perbetui jalan hidup kita. Baik, kita ulang balik tadi, iaitu disebutkan Nabi kata apa? Pada hari kiamat nanti, itu sabdanya Nabi SAW, datang seorang laki-laki pada hari kiamat, maka melihat ia akan amalnya. Memanglah kita nanti di akhirat Allah akan pertontonkan amalan kita, apa yang kita buat. Bahkan ada amalan yang ditajsidkan. Tajsid makna yang dijasadkan, boleh nampak sembahyang, upas hak kita duk tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dalam kubur pun datang seorang laki-laki dengan wajah yang indah, berseri, bercahaya, mai duduk di sisi kubur mayat. Mayat tanya, siapa kamu? Dia tanya, kamu tak kenalkah aku? Akulah amalan kamu yang saleh. Allah jelmakan dalam rupa apa? Dalam rupa yang boleh nampak, untuk istiqnas, untuk tenteramkan mayat dalam kubur. Lebih lagi nanti di akhirat. Pada akhirat ni memang di antara apa? Di antara hikmat ataupun di antara kita kata muhimmah, di antara perkara penting yang Allah adakan akhirat dengan hikmah yang Allah sebenarnya mengetahui, tapi antaranya adalah untuk mengadili, dan Allah akan perlihatkan semua apa yang kita buat atas muka dunia, kecil besar akan didedahkan. Sebab tu orang yang kufur kepada Allah, orang yang derhaka pada Allah, bila dia tengok amalan-amalannya, dia pun tepuk dahi. Bila dia tengok contoh dia, ada makhluk seperti mana binatang kan, warid dalam nas, binatang haiwan-haiwan ni, setelah mana Allah Ta'ala tegakkan keadilan, kawan ni dulu biasa tanduk, kawan ni luka, Allah bagi hidup balik kawan hak kena tanduk tu, tanduk balik kawan dia, tanduk dia tu, maka dah tuntut keadilan. Semua binatang-binatang ni Allah Ta'ala akan tukar jadi tanah. Jadi apabila mereka yang derhaka, yang kufur, yang musyrik dan derhaka pada Allah tengok binatang-binatang ni habis selesai Allah Ta'ala tegakkan keadilan sesama mereka, Allah Ta'ala tukar mereka jadi tanah. Sedangkan manusia pada hari itu dia berhadapan dua saja, sama ada ke syurga Allah, Allahumma ya karim, ataupun sebaliknya ke neraka, na'udzubillah min zalik. Maka sebab itu kita jumpa dalam Quran kan, dalam surah An-Naba amma yatasaalun tu ayat ke-40. Kalau kita masih ingat firman Allah apa? Allah peringatkan kita, inna anzarnakum azaban qariba. Inna anzarnakum, sesungguhnya kami bagi ingat kepada kamu, azaban qariba, itu azab yang dekat. Kiamat bukan jauh dah, makin dekat.
perkara yang duduk depan tu, dan duduk depan tu dia bukan makin jauh makin dekat. Dan kita semakin menghampiri dengan kiamat. Tinggal lagi kita nak mengambil fikir, nak bagi ada rasa sentuh hati, risau, bimbang, takut, minta tahu, ataupun kita nak buat tak tahu. Tapi kita buat tahu ke tak tahu ke, kiamat tu tetap semakin menghampiri kita. Kita siap ada bekal ke tak ada bekal ke, tetap kita akan sampai waktu telah ditetapkan. Macam kita beli tiket feri lah kan. Kalau feri itu pukul 9.30, kita siap ke, kita tak siap ke, kita sampai ke tak sampai ke, dia akan berjalan ikut waktu dia. Maka akhirat ni jadual telah ditetapkan oleh Allah. Kiamat tu bila nak berlaku, kamu siap sedia ke, tak mau siap sedia ke, kamu nak berubah ke, tak mau berubah ke, kamu nak patah balik ke jalan ke, ataupun tak mau nak terus alang-alang menyelup perkasam biar derhaka sampai mati kan. A'udzubillah. Itu sumpah iblis. Kiamat tetap datang. Maka Allah sebut peringatan, inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami berikan peringatan kepada kamu wahai manusia, termasuk juga jin, kerana mereka juga mukallaf, azaban qariba, iaitu azab yang semakin dekat, iaitu hari-hari kiamat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu, pada hari seseorang akan melihat apa yang telah dikerjakan oleh dua tangannya. Fayaqulul kafiru, maka berkatalah orang kafir, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya selamat aku kalau aku jadi tanah macam datang. Tapi kita tak akan diubah begitu, kita akan menghadapi balasan sama ada syurga dan neraka. Jadi di akhirat nanti Allah Ta'ala akan tunjuk balik segala apa yang kita lakukan. Betul lah dalam hadis kita macam tadi, iaitu datang seorang laki-laki pada hari kiamat, maka melihat ia akan amalannya, melihat ia yakni laki-laki itu akan amalannya, apa yang dia buat. Sedikit amalan dia bawa, sedikit, tengah duk kalut, maka antara ia seperti demikian. Bila duk perhati, campur dengan risau, bimbang, tengok amalan sikit sangat ni, tiba-tiba datang akan dia yakni datang pada laki-laki tersebut seumpama awan, hingga jatuh ia di dalam timbangannya. Maka dikatakan, bila jatuh dalam timbangan, memberatkan timbangan dia lah. Lalu dikatakan kepadanya, pada laki-laki tersebut, inilah barang yang ada engkau mengajarkan manusia daripada kebajikan. Inilah kebaikan dan kebajikan yang kau ajarkan pada manusia dulu masa hidup. Hang biasa tunjuk kebaikan pada orang. Nak ajak kebajikan bukan mesti jadi ustaz, jadi cikgu dah. Cikgu tu ialah kan, cikgu kita, ustaz kita, para alim ulama, tugas mereka menyampaikan ilmu. Tapi kita pun nak ajak kebaikan ni bukan mesti ada status. Benda hak elok, hak tahu, kita tahu dan kita faham, kita sampaikan, kira mengajak. Malam ni kita mai dengar kuliah, kita dengar Tok Guru sebut dalam kitab ni. Tok Guru dalam kitab ni sebut, Tok Guru, Tuan Pengarang ni sebut bahawa kita ni bila kita buat baik, kita ajak orang, maka orang beramal, maka kita nanti boleh apa? Boleh dapat ganjaran sama. Kita pun balik cerita kat rumah kita. Sampai rumah tanya, tadi mengaji apa? Tadi tak ingat apa, ingat satu saja. Atas muka dunia ni kalau kita buat baik, segala kebaikan kita buat, kita ajak pula orang buat, bila orang ikut buat, kita boleh pahala sama nanti di akhirat. Itu juga dikira sebahagian daripada ilmu menyampaikan. Jadi cabang-cabang kebajikan yang selalu kita sebutkan, yang selalu kita sanabilul khairat, sanabilul khairat, ranting-ranting ataupun tangkai-tangkai kebajikan itu subulul khairat, subulul khairat. Ranting-ranting kebaikan itu sangat, tangkai kebajikan itu banyak. Jadi semua kita berpeluang untuk buat kebajikan. Semua kita boleh menjadi guru, tapi dengan apa yang kita tahulah. Kalau hak kita tahu itu guna manfaat, walaupun berkaitan dengan urusan dunia, walaupun berkaitan dengan urusan dunia, orang ajak kita begini-begini, kita ajak orang, walaupun dunia, tapi benda itu bermanfaat, kita ajak orang tu pula ajak orang lain, bawa kebaikan pula pada orang, maka ada kebajikan yang Allah simpan untuk kita di akhirat. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua orang berpeluang untuk dapat kebajikan, tak kira siapa dia. Semua orang kalau dia mau ikut agama, dia berpeluang untuk dapat kebajikan. Sebab itu kita jangan pernah kecil hati dengan agama. Apa yang Allah Ta'ala tentukan, habuan hak kita patut dapat, beda kita terimalah dengan penuh syukur. Tetapi tidak bermakna kata kita ni tertutup daripada pintu kebaikan. Kita sentiasa berpeluang dapat berbuat kebaikan. Maka awan itu jatuh dalam timbangan, maka dikatakan inilah barang yang ada engkau mengajarkan manusia daripada kebajikan. Maka dipusakakan kemudian daripada engkau, yakni diwariskan. Kita ajak orang, dia ajak orang lain, kita ajak anak kita ajak kawan dia ajak pada kawan yang lain.
Kita cikgu, kita ajak murid kita ajak kawan dia, ataupun nanti dia cikgu, dia ajak apa kita ajak, kemudian murid dia ajak kepada murid, generasi seterusnya. Jadi kita duk makan pahala apa tu? Pahala kebajikan yang jariah dipanggil, yang berjalan. Walaupun kita dah mati dah, tapi kebajikan itu tetap berjalan, bahkan nanti di akhirat akan diberikan dengan ganjaran. Maka dia kata kemudian dipusakakan kemudian daripada engkau, maka diberi pahala akan dikau padanya. Itu penting. Sebab itu kita lazimkan diri kita untuk buat benda baik. Bila kita buat benda baik, orang ikut, kita pun boleh habuan sama. Tapi kalau sebaliknya kita buat benda tak elok, orang ikut, orang buat benda tak elok, kita pun boleh faedah sama. Faedah belah anulah, faedah belah tak guna itulah. Walaupun pakai faedah kan, tapi kita kata bencana lah, bencana. Kalau kita ajak benda yang tak elok, orang ikut, kita tolong asas, pioneer kita tolong asas, kita buka lorong hak tak elok, orang pakat ikut. Maka selama orang duk ikut, duk buat benda tak elok tu, kita tak ada mati dah, kita duk makan saham juga. Pasal apa? Pasal kita buat benda yang tak elok. Tapi kalau kita buat benda elok, walaupun kecil, orang ikut, selagi orang beramal, maka kita juga boleh buat walaupun kecil. Sebab itu kebajikan ni bukan masalah kecil besar, bukan masalah kita kata kebajikan tu mesti besar. Kecil pun kalau kena gaya jadi besar. RM2 kita bulan tabung, orang nak buat masjid kan, ataupun orang nak buat apa-apalah di masjid, kita buat RM2 saja, nak bagi 20 tak cukup, 200 lagi tak ada, 2000 jauh sekali tak cukup. Kita ada RM2, tapi kita bagi dengan sepenuh keikhlasan, maka RM2 itu pun kalau kena gaya niat ikhlas pada Allah, Allah tak akan sia-siakan. Tidak masakan ada hadis Nabi SAW, kalau kita masih ingat, Nabi bersabda, siapa-siapa yang bina masjid walaupun sebesar sarang burung kan, membana masjidan walau kamafhasi qutatin, siapa-siapa buat masjid walaupun besar sarang burung. Adakah masjid besar sarang burung nak boleh sembahyang berapa orang? Sebelah kaki pun tak celui. Tapi Nabi kata apa? Siapa-siapa yang bina masjid walaupun sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bina baginya mahliga dan istana dalam syurga. Makna apa? Walaupun kecil kita buat, tapi ikhlas kerana Allah. Lagi pula kebajikan yang dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam banyak batu-bata yang membina masjid atau membina pusat ilmu, bina benda baik, ada satu ketul bata itu milik kita. Selama mana tempat itu diimarahkan dengan kebaikan, maka kita boleh pahala dan boleh kebajikan sama. Luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Habis tu lagi, dan tersebut di dalam Nuzhatul Majalis. Nuzhatul Majalis juga nama kitab, Nuzhatul Al-Majalis wa Muntakhabu An-Nafais, nama kitab dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Abdul Salam As-Safuri Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu, yang wafat pada tahun 894 Hijriyah. Nama kitab Nuzhatu Al-Majalis. Nama penuh kitab Nuzhatul Majalisi wa Muntakhabun Nafais. Baik, dinakal daripada syarah aqaid bagi Al-Imam Taftazani radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, yakni sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lalu orang alim atau orang yang menuntuti ilmu, yakni penuntut ilmu, bila lintah lalu orang alim atau orang yang menuntuti ilmu, yakni orang yang menuntut ilmu, talabatul ilm dia panggil, talibul ilm dia panggil, talibul ilmi ataupun talabatul ilm. Bila lalu orang alim atau orang yang menuntuti, yakni yang menuntut ilmu, atas satu kampung, lalu kat kampung, ada di kampung, nescaya diangkat oleh Allah akan azab daripada perkuburannya 40 hari. Kata kama warat, saya nak beritahu tadi lah, saya beritahu tadi lah, kita tak semak lah hadis ni sama ada dia ni sahih ke hasan ke dhaif dan sebagainya, Allahu alam. Tapi itu dinakalkan di sini. Ada hadis menyebut mana-mana tempat yang kalau ada orang alim, sama ada lintas lalu saja, kalau duduk lebih lagi, ada penuntut ilmu lintas saja, kalau duduk lebih lagi, kalau tempat kita ada pusat ilmu, ada pondok pengajian, ada sekolah tempat orang belajar Quran, ada sekolah tempat orang mengaji kitab, mengaji ilmu agama, atau mengaji ilmu-ilmu lain yang ada manfaatnya, ada kaitan dengan apa? Dengan kebaikan bawa kepada akhirat, ada tahfiz dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang sekali tengok orang yang tak suka ni macam-macam lah kan, dia anggap kata sekolah ni menyusahkan, sat-sat meminta derma,
saat-saat keluar iklan dan wakaf yang ini. Kita nampak menyusahkan tapi kita tak sedar. Kadang-kadang faedah dan manfaat ataupun syafaat orang yang soleh macam ni, penuntut ilmu ni adalah golongan yang Allah Subhanahu wa taala jamin mereka. Allah jamin rezeki mereka dan mereka dalam perhatian Allah. Jadi kalau ada orang macam ni duduk tempat kita, lalu contoh tempat kita ada apa? Ada pusat pengajian, ada anak-anak mengaji, walaupun mengaji Quran saja, maka jagalah elok-elok. Barangkali itu sebahagian daripada sebab dan punca untuk kita selamat dan dihijab, diselamatkan daripada siksaan ataupun bala bencana. Dalam hadis dicerita, bila lalu seorang alim ataupun orang yang menuntut ilmu di satu kawasan perkampungan, maka Allah akan Allah angkat azab kubur yang ada di situ. Berkat daripada apa? Daripada orang ataupun golongan manusia yang Allah suka. Orang alim yang kita kata yang taqi lah, orang alim yang taqi, yang beramal, dan juga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu satu, tetapi ketakwaan itu satu lagi tuntutan yang perlu untuk apa? Untuk difahami. Tapi kalau tak takwa pun, diri ilmu itu sendiri adalah satu benda yang ada nilai. Lagi bernilai kalau pemilik yang Allah Taala kurniakan ilmu itu, dia bertakwa pada Allah. Ini semua cerita tentang kelebihan ilmu ni. Sehingga dikatakan apa tadi? Kalau lalu seorang alim ataupun orang yang menuntut ilmu di satu kampung, nescaya diangkat oleh Allah akan azab daripada perkuburannya 40 hari. Lagi, dan dari hadis dia pula, dan daripada Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar al-Khattab semua kita kenal kan, salah seorang daripada Khulafair Rasyidin, itu pengganti kepada Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang sebelum itu telah menggantikan baginda Nabi SAW sebagai apa? Pemimpin umat Islam. Bukan ganti jadi Rasul, bukan, ganti memegang urusan untuk mentadbir urusan umat Islam, yang dipanggilkan sebagai Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Umar semua kita kenal lah, dengan apa? Dengan ketegasan, dengan kejujuran, dengan ketulusan. Benarnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu disaksikan oleh Nabi. Nabi sebut dalam satu hadis, ja'alallahu sidqa ala lisani Umar wa qalbih. Allah menjadikan benar itu pada lidah Umar dan juga pada hatinya. Umar Khattab kalau bercakap tak ada apa, tak ada nak kiah ataupun tak ada nak kita kata, bukan kata kiah tu dia bercakap tak sedap tak. Mereka orang yang fasih, tapi tak ada nak bermuka-muka, tidak. Cakap itu cakap daripada hati yang bersih, jujur. Sebab itu Allah Ta'ala sambut. Ada beberapa hukum yang turun, ayat Quran yang turun setuju dengan cadangan yang diberikan oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu kepada baginda Rasulullah SAW. Ini betul Nabi kata, kalaulah ada lagi Nabi selepas daripada aku, maka orang yang paling layak jadi Nabi adalah Umar. Nak abang kedudukan tu, tapi tak ada lah. Sebab yang terakhir, pejudah dan penutup bagi sekalian para Nabi dan Rasul alaihim ajma'ina wa ala nabiyina salatu wassalam adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nah, ini hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Umar daripada Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, katanya telah mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, aku dengar Nabi SAW bersabda, barang siapa berjalan ia kepada halqah orang alim. Halqah ni asal makna halqah ni makna bulatan. Bulatan yang orang dulu mengaji duduk dalam satu halaqah kan, syekh duduk sini, maka muridnya duduk di keliling untuk dengar dan sebagainya. Macam mengaji Quran tu, macam tadarus Quran tu, ataupun orang mengaji ilmu. Walaupun tak jadi bulat, tapi kalau berhimpun ramai-ramai itu dia panggil halqah. Dia panggil halaqah. Asal makna halaqah bulatan, tapi kalau berhimpun lagu ni pun dia panggil halaqah jugalah. Iaitu tempat-tempat kita berhimpun untuk menuntut ilmu ataupun untuk kita bermuzakarah ataupun bermunaqasyah dengan munaqasyah ilmu. Jadi disebutkan barang siapa yang datang ataupun yang berjalan ia kepada, yang berjalan ia makna pergilah kepada halaqah orang alim, yakni majlis orang alim, tempat orang alim mengajar, nescaya adalah baginya dengan tiap-tiap langkah 100 kebajikan. Maka apabila duduk ia pada sisi orang alim dan mendengar ia, yakni orang itu, barang yang dikatakan oleh orang alim itu,
niscaya adalah baginya dengan tiap-tiap kalimah satu kebajikan. Nak mai tu pun boleh dah. Baru duk tanjak pi, Allah bayang siap dah. Dalam hadis ni contoh, baru duk berjalan nak pi bang, nak pi ke majlis ilmu, di surau ke di masjid ke di mana tempat pula. Dalam hadis kata jalan duk tanjak pi tu pun Allah dah tulis. Allah tulis tiap-tiap satu langkah, tiap-tiap langkah 100 kebajikan. Satu langkah 100 kebajikan. Banyak mana nilai kebajikan hanya Allah yang mengetahui. Tapi nak abang kata banyak lah, berganda sehingga disebut abang dengan kiraan 100. 100 ni sama ada 1, 2, 3 ataupun 100 dengan makna banyak, dengan makna kasrah, ataupun dengan makna 100. Tapi kita nak ukur 100 itu 100 di sisi Allah 100 macam kita tak? Dah. Di sisi Allah mestilah apa lebih, ataupun sebenarnya baik. Walaupun disebut bilangan sama 1, 2 kan, tapi satu daripada Allah Ta'ala tu adalah apa? Berlipat kali ganda baiknya. Kerana daripada Allah. Jadi masa duk jalan nak tanjak api itu satu langkah, Allah berikan balasan dengan apa? Dengan 100 kebajikan. Tak rasa lagi ke kita nak main. Tinggal lagi tak nampak saja. Kalau nampak tu pun tak tahulah kan. Nampak pun kalau tak ada hidayah tak main juga. Kita kata kalau nampak dekat terapa main, belum tentu. Depa hadut zaman Nabi, hadut lawan Nabi, bukan tak nampak Nabi. Tengok bulan atas kepala tu, Nabi tunjuk isyarat tu, bulan tu belah dua atas Jabal Abi Qubais tu. Sebelah main sebelah sini, sebelah main sebelah sini. Satu duduk Jabal Abi Qubais, satu lagi ke sebelah Jabal Qoiqan. Nampak dengan mata. Beriman tak beriman juga. Hidayah. Tapi kita kata ghalibnya manusia ni kalau dia nampak depan mata dia terpa main lah. Kalau sekali langkah kembung poket, sekali langkah kembung poket terang nak sampai, kena bawa beg tambah pula. Penuh malam ni. Saya pun tak boleh duduk tanya lah. Kena duduk atas mimbar lah. Tidak pun kena duduk atas mimbar pun kena duduk macam duduk atas pokok tak apa. Kita ramai lah. Tapi tak nampak Allah uji. Jenis dosa pahala ni tak nampak. Maka walaupun baik pahala, tak ramai nak kejar. Dan walaupun keji dan jahat ataupun buruk dosa, tapi ramai tak berasa takut dengan terus menerus melakukan dosa. Tapi kita minta lah mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita bagi nampak semua itu, walaupun tak nampak pahala tu, tapi merasai akan keagungan dan besarnya kurniaan Allah kepada kita. Satu langkah Allah Ta'ala bagi dengan apa? Dengan 100 kebajikan. Kemudian bila duduk pula di sisi para ulama, dengar apa disampaikan, maka ditulis bagi tiap-tiap kalimah satu kebajikan. Bila dengar tok-tok guru kita pergi mengaji contohnya, para asatizah kita bercakap, takkan dia cakap sepatah saja, mesti dah dia cakap banyak patah kan. Dia baca dalam kitab tu pun banyak patah dah. Maka setiap patah, setiap satu perkataan Allah berikan satu kebajikan. Jadi untung kita main ilmu. Kalau kita rasa semak perut, rasa macam kita stres dan sebagainya, antara tempat yang paling baik untuk kita untuk kita redakan stres dan tekanan itu adalah dengan apa? Dengan menghadirkan diri ke majlis ilmu. Itu sebahagian daripada terapi yang sangat baik. Dan itu mujarrab, disebutkan oleh para ulama. Kalau tidak masakan Sayyidina Luqmanul Hakim, kan kita biasa dengar cerita Luqmanul Hakim kan dalam Al-Quran tersebut, bagi wasiat kepada apa? Pesanan kepada anak-anak beliau, kata beliau, ini pun kita dah sebut dah dulu. Ya bunayya, wahai anakku, zahimil ulama, hendaklah engkau duduk berasak-asak dengan orang ramai di majlis para ulama, birukbataik, dengan dua lututmu. Kalau boleh rapat, duduk sampai belaga lutut dengan apa? Dengan para ulama dan juga dengan para penuntut ilmu di sisi para ulama. Kenapa dikatakan begitu? Dan juga duduk bukan duduk saja, tetapi hendaklah engkau dengar apa? Ilaihim bi udhunaik. Hendaklah engkau mendengar dengan dua telingamu apa disampaikan oleh para ulama. Fa innal qalba yahya bi nuril ulama. Karena hati itu akan hidup dengan cahaya para ulama, yakni cahaya ilmu yang disampaikan oleh para ulama yang dikurniakan oleh Allah. Seperti mana air hujan menghidupkan bumi yang kering kontang, maka hati yang beku juga akan cair dan lunak lembut dengan apa? Dengan cahaya ilmu, hikmah, berkat daripada kita duduk dalam majlis ilmu. Itu kelebihannya. Maka cubalah hadir. Kalau tak ada tiap-tiap malam pun, bagi ada tiap-tiap satu malam hadir.
Kalau tak boleh konsisten satu tempat pun, carilah tempat yang kita rasa kita boleh hadir. Pilah tak mana pun. Di Langkawi ni pun banyak. Semua masjid ada majlis ilmu. Semua surah ada majlis ilmu. Kalau nak kata tak ada orang mengajar, tak ada tempat, itu tak ada alasan lah. Tinggal lagi kita nak susun jadual ke tak mau susun. Kalau kita susun, jadilah. Kalau kita tak susun, duk tunggu. Kita kata kod ada masa, memang tak akan ada pernah masa. Takkan pernah ada masa. Nak buat kebajikan kena rancang, kena jadualkan kebaikan kita nak buat. Kalau kita nak baca Quran, kena jadualkan. Hari-hari berjanji pada diri nak baca Quran berapa? Satu muka ataupun satu line. Kena buat. Waktu mana? Tetapkan. Disiplin ikut jadual yang kita tetapkan. Setiap hari mesti paling kurang malam mesti boleh 2 rakaat walaupun ringkas-ringkas. Maka tetap disiplin diri kita buat. Seminggu mesti ada satu tempat hadir kami ilmu. Kadut lagu mana pun, hak ni kena hadir contohnya. Satu malam di sini. Di tempat ni contohnya, di tempat tu, tempat ni kita pilih, maka hadir. Kena jadualkan baru dia jadi. Kalau tidak, kita akan disibukkan dengan dunia. Orang yang kalau dia tak sibukkan diri dengan akhirat, maka dunia akan menyibukkan dia dengan dunia. Maka jadilah seperti mana apa yang telah jadi. Baik lagi. Dan bersabda Nabi SAW, hadis lagi. Ini semua tentang kelebihan ilmu dan juga apa macam ilmu ni. Dan bersabda Nabi SAW bagi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang juga yang terkenal. Minas sabiqin al-awwalin, di antara sahabat Nabi yang terawal masuk Islam. Sehingga dikatakan antara yang ke-6 ke ke-4. Top 10 lah. 10 yang terawal, antara 10 yang terawal. Kalau tak silap yang Sadisul awwalin dia panggil. Sadisul awwalin as-sabiqin, iaitu yang ke-6, yang mula-mula orang ke-6 yang memeluk agama Islam. Abdullah bin Mas'ud, orang pertama yang menjaharkan, yang membaca Quran dengan terang di kota Mekah. Sehingga sebab itulah dia dipuji. Dia salah seorang sahabat Nabi yang alim dengan ilmu Quran, alim dengan Quran. Ada 4 orang sahabat Nabi yang Nabi sebut dalam hadis yang alim Quran. Nabi kata khudhul Qur'ana min arba'atin, ambil Al-Quran daripada 4 orang sahabat. Salah seorangnya Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang keduanya Sayyiduna Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Yang ketiganya Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang keempat iaitulah seorang sahabat lagi, Maula Abi Hudzaifah, Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan ramai lagi dah, tapi ni dalam hadis tu Nabi sebut 4 ni. Salah seorangnya adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, seorang yang alim tentang Al-Quran. Mana tempat ni turun di mana, ayat ni cerita tentang apa. Wa min a'lami sahabat, sebahagian dari sahabat yang memang alim Al-Quran diperakukan oleh Nabi, punya suara yang sangat lunak. Lepas tu bila Nabi bertemu dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, selalu kerapnya Nabi suruh dia baca Quran, sehingga dia jadi segan dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aqra'ul Qur'ana wa 'alaika unzil. Apa tutkah saya nak baca Quran dekat Nabi sedangkan Quran itu diturunkan Allah kepada Nabi? Nabi kata, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku nak dengar orang baca Quran. Kerana Quran ni baca dapat pahala, dengar pun dapat pahala. Kalau segan sangat, buka dengar baca Quran. Cuma nak buka Quran ni bagi buka dengar betul lah. Kalau buka hanya setakat nak bagi dia bunyi, dia tak dengar, tak jadi lagu tu. Betul, nak buka Quran, buka bagi dengar betul-betul. Kalau buka sambil duduk menyembang, tak payah buka Quran lah. Tak payah buka Quran, bukan suruh buka Hindustan, bukan. Saya kata tak payah Quran, kita buka lain tak lah. Hak yang tak patut buka, jangan buka lah. Sekali-sekala tak apalah. Itu pun jangan sampai kedegang dengar habis satu taman kan. Tak patutlah. Macam rumah-rumah kenduri kadang-kadang pasang muzik tak sepatutnya lah. Tapi kalau nak pasang nasyid-nasyid ke ataupun lagu-lagu yang, walaupun lagu tapi lagu yang ringan, yang tak melampau, lagu yang menunjukkan keraian, seronok majlis, itu tak apa, bukanlah keras sangat. Walaupun ada tok guru kita yang tak bagi, kita hormatilah. Jangan duduk lawan tok guru, dia tak suka, jangan. Kalau memang tok guru tu duduk kampung kita kena hormat. Tapi ulama bahas panjanglah cerita muzik ni. Ada muzik yang diharuskan, tidak diharamkan secara mutlak, yang ringan. Walaupun lagu, tapi lagu-lagu yang ada ada unsur nasihat, ataupun lagu-lagu yang ada kaitan munasabah dengan dengan majlis kita, itu tak apa diharuskan. Tapi buka kadang-kadang muzik yang tak sesuai,
Jadi kita takut hak kita nak buat tu ibadat, kenduri tu ibadat, tapi bercampur dengan benda yang tak sepatutnya, maka tercemar majlis kita. Yang ni kena ambil tanggungjawab. Ni nak kenduri banyak ni bulan 12 ni. Larangkan kenduri kan. Baik. Kenduri ni kalau tak ada apa pi lah. Kalau dia panggil betul tuju kat kita, kalau dia panggil umum tak apalah, buhlah WhatsApp saja kan. Jemput semua hadir, itu tak apa. Itu kalau kita merasa nak pi, kita pilah. Tapi kalau kawan kita pilah. Kita pun jangan kira sangat, panggil dalam WhatsApp ya, tak kelapak pi, jangan macam tu. Zaman lah kadang-kadang barangkali ada lah benda-benda yang kadang-kadang ada benda-benda yang kita kata kita tak tahu, barangkali ada sebab, kita pi lah. Tapi nak contoh hukum hak wajib pi ni, kalau dia panggil memang dia panggil betul, dia tuju kita. Kita minta sila kamu dan keluarga kamu contohnya pi rumah saya, itu kena pi, wajib. Kalau sengaja tak pi berdosa. Tetapi kalau ada keuzuran yang menyebabkan kita tak boleh pi, ada urusan, itu tak apalah, kerana terhalang ada urusan. Tapi saja-saja tak pi sedangkan boleh pi berdosa. Kerana ijabatu da'wah itu menyambut panggilan walimah kenduri itu yang ditujukan pada kita tu wajib. Kecuali kalau dia panggil secara umum, itu tak apalah. Tapi kita dengan kawan kita patutnya kita pilih ra'i kawan kita. Kita ra'i orang, suara ra'i kita pula insya-Allah. Baik. Maka hadis tadi apa? Hadis Nabi sallallahu bersabda kepada bagi Ibni Mas'ud, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Hai Ibnu Mas'ud, bermula duduk engkau satu saat pada majlis ilmu, tiada engkau sentuh akan qalam dan tiada engkau surat akan satu huruf, terlebih baik bagimu daripada merdeka 1000 raqabah." Yakni sahaya. Raqabah tu makna apa? Raqabah makna sahaya, iaitu hamba. Dan tilikmu kepada muka orang yang alim terlebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang engkau bersedekah dengan dia, dengan kuda itu pada perang sabilillah. Dan salam engkau atas orang alim terlebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Yang ni kena orang kita ni, sangat kena orang kita ni. Memilih ilmu tanpa engkau sentuh kalam dan tiada engkau surat akan satu huruf pun. Betul lagu kita, pegang pen pun nak, memang kita dengar betul-betul ada dalam kitab. Jadi lepas ni bolehlah kalau orang kata ni betul-betul main tak ada telinga, ada dalam kitab. Masuk majlis ilmu, pegang kalam, pegang pen pun nak, betul-betul dengar saja, tulis patah pun nak, pun ada kelebihan. Kan disebut tadi kan, disebut bermula duduk engkau satu saat pada majlis ilmu, tiada engkau sentuh akan kalam, tak pegang pen, tak pegang pensel, tak pegang alat tulis, dan tiada engkau surat akan satu huruf, tulis patah haram pun nak, tak tulis satu huruf pun, terlebih baik bagimu daripada merdeka 1000 raqabah, yakni sahaya. Duduk saja dengar itu lebih baik daripada merdekakan 1000 orang hamba. Fadilat tu fadilat, bukan maknanya dia tersi kelebihan lagi. Dan tilikmu kepada muka orang alim, tengok muka orang alim, terlebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang engkau bersedekah dengan dia pada perang sabilillah. Itu fadilat, bukan makna orang bagi orang bagi kuda perang pada perjuangan fisabilillah itu tak ada nilai, bukan. Ini nak cerita dari sudut kelebihan ilmu. Tengok muka orang alim yang bertakwa, orang alim sungguhlah. Lebih lagi kalau orang tok-tok guru kita yang senior, orang yang sudah berusia, alim pula, kemudian berusia, itulah orang tu. Tengok muka orang alim begitu, termasuk daripada apa? Diberikan ganjaran pahala. Dia tengok ni, ada tengok yang boleh pahala. Tengok apa? Tengok muka orang alim, lagi tengok balik, tengok Kaabah, lagi tengok muka ayah kita, dan juga tengok mushaf, Quran. Kita buka Quran tak baca pun dia tengok aja. Kita sebut dulu kan, satu-satu tengok. Kita hamba apa mak? Dia tengok Quran, tengok saja tak baca jadi apa? Hai, ada pahala. Tengok Quran ada pahala. Tapi jangan hari-hari dia tengok saja, baca belas baris. Yang ni pun abang juga, tak abang lagi betul. Dia pakai itu, dia kata tengok. Dia kata tengok boleh pahala, dia tengok. Macam orang kata niat boleh pahala lah kan. Dalam Islam ni lintas nak buat baik pun Allah Ta'ala tulis dah satu. Jadi dia sejak 30 tahun yang lalu duk makan pahala, niat haram tak buat pun. Tiap-tiap malam tidur nak mangkit semayang, tak mangkit daripada umur 30 lah 70 dah tak mangkit. Tapi tak apalah, dia niat juga. Tapi janganlah makan pahala niat dalam seumur hidup. Cubalah untuk buat.
Cuma nak cerita sini kelebihan itu, ya betul. Melihat wajah orang alim, melihat muka mak ayah kita dengan penuh apa? Mak ayah kita tidur, kita balik tengok muka tenung muka mak kita dengan penuh kasih sayang, maka Allah curahkan rahmat pada kita. Ada tu guru kata rumah kita dengan rumah mak kita tu dekat-dekat. Cukup senang nak buat pahala. Buka dalam tingkap tu duduk nak mak kita duduk bawah rumah tengok muka. Tengok muka dari jauh ke dekat ke boleh pahala. Tu betul-betul pahala tu. Mak dengan ayah ni merupakan gudang kebaikan dan kebajikan pahala Allah bagi pada kita. Hebatnya mak ayah ni masa dia hidup pun kita boleh dapatkan kebajikan dengan dia. Kalau takdir Allah Ta'ala ambil dia dulu pun tetap lagi kita boleh buat kebajikan, boleh dapat kebajikan juga dengan kita berbakti dengan doa dan kebajikan ni kita buat untuk dia. Begitu Nabi kata apa? Raghima anfun, raghima anfun, raghima anfun. Rugi sungguh-sungguh, rugi sungguh. Rugi sungguh, rugi sungguh-sungguh, rugi. Apa dia? Orang yang dia dan ada mak ayah dia yang sudah berusia, sama ada salah seorang ataupun kedua-dua, dia dan ada mak ayah dan duduk dengan mak ayah, tapi dosanya tidak terampun. Rugi. Pasal apa? Pasal ada mak ayah ni patut dosa kita banyak terampun. Dengan apa? Dengan kita berbuat baik kepada mak ayah kita. Hanya dengan menatap wajah mereka pun dah dapat syurga. Tapi ingat, bila tengok muka mak ayah tu dengan pandangan kasih sayang dapat pahala. Tapi siapa-siapa yang tengok muka mak ayah dia dengan perasaan menyampah, maka dia terdedah kepada apa? Terdedah kepada dosa dan kecelakaan. Auzubillah. Salah satu daripada dosa besar yang Allah segera di dunia, Allah tak tahu di akhirat. Di dunia Allah paras saja dah, iaitu dosa uquqil walidain. Derhaka kepada mak ayah. Tak tunggu akhirat, di dunia Allah Taala akan berikan balasan. Allah menja'alna minal barrina ila walidayna, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita daripada anak-anak yang berbakti pada dua ibu ayah. Masa mak ayah masih lagi hidup, berbakti cara hidup. Mak ayah kita dah kembali ke rahmatullah, berbakti cara mak ayah kita dah meninggal dunia, pergi dulu, dengan kita buat kebajikan, sedekah pahala kat mak ayah kita, jangan lupa. Baca Quran hari-hari. Masa kita nak minta doa tu habis kan, kita baca Quran, kaklah tangan doa sikit. Habis baca Quran, paling tidak Allah merhamna bil Quran tu, baca doa. Kemudian doa, ya Allah, kalau apa yang aku baca ni ada kebajikan, ya Allah, sampaikanlah kebajikan ni kepada mak ayahku, ya Allah. Buat hari-hari, walaupun kita baca 3 ayat, tapi hari-hari mak ayah kita senyum dan kubur. Pasal apa? Tiap-tiap hari ada hidangan yang kita hantar dengan pahala yang disampaikan oleh para malaikat. Besar mak ayah kita nak. Baik. Jadi hal ini dicatat tentang ilmu. Maka melihat telikmu kepada muka orang alim terlebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang engkau bersedekah dengan dia pada perang sabilillah. Dan salam engkau atas orang alim. Bagi salam dengan makna apa ni? Dengan makna assalamualaikum. Salam dengan bagi salam, ataupun salam dengan makna musafahah. Kadang-kadang salam dengan makna ucap salam itulah assalamualaikum. Dan kadang-kadang salam dengan makna musafah, itu berjabat tangan. Tapi di sini dengan makna apa? Dengan makna bagi salam. Dan salam engkau atas orang alim. Salam engkau atas orang alim. Bila salam atas ni makna apa? Bagi salam lah, assalamualaikum. Salam engkau atas orang alim itu terlebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Baik itu kita dengan apa? Dengan orang alim. Jangan kita duduk seteru dengan orang alim. Jangan seteru dengan para ulama. Walaupun kadang-kadang kita marah kono-koni, ya kita manusia kan, kadang-kadang ada benda tak setuju, tapi jangan sampai membenci, jangan sampai mencela, jangan sampai mengeji, jangan sampai kita duk kutuk ke belakang, jangan sampai kita sebut apa nak pergi puas hati, jangan. Sebenarnya kita bukan memuaskan hati kita, tapi kita sedang memuaskan syaitan yang tersenyum bangga melihat kita ditipu oleh syaitan. Jangan. Kalau tak setuju ke marah apa pun, jangan sebut benda-benda yang tak sepatutnya. Tu kelebihan dia bagi tu. Salam dia lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Dan tersebut dalam kitab Nuzhatul Majalis, kita tadi juga. Dalam kitab Nuzhatul Majalis pula diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, juga sahabat Nabi, kita sebut dah sebelum ni, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa bagi Allah satu Madinah, yakni satu pekan, satu bandar di bawah Arash. Pekan itu, bandar itu diletak ataupun ditempatkan di bawah Arash Allah, daripada kasturi yang sangat harum. Allah Ta'ala buat apa? Buat bandar yang daripada kasturi yang sangat harum.
Di atas pintunya satu malaikat yang menyeru ia tiap-tiap hari, sanya barang siapa ziarahkan orang alim, maka sungguhnya telah ziarah ia akan anbiya, dan barang siapa ziarahkan anbiya, maka sungguhnya telah ziarah ia akan Tuhan, dan barang siapa ziarahkan Tuhan, maka baginya syurga, maka baginya syurga. Ini pun makna perlu kepada huraian. Malaikat doa hari-hari. Ada satu bandar yang Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala tempatkan duduk bawah arash. Ada seorang malaikat yang Allah tugaskan untuk apa? Untuk menyeru siapa-siapa apa yang ziarah para ulama, ataupun siapa-siapa yang ziarah orang alim, maka sama macam dia ziarah para nabi. Kenapa? Itu perumpamaan. Pasal apa? Kerana para ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Macam kita lah, kita tak ada bertemu dengan apa? Dengan mak kilau. Boleh berjumpa dengan cucu mak kilau pun tak sangka nak ambil gambar kan. Dia tunjuk ni nasab keturunan saya ni bersambung dengan mak kilau. Itu mak kilau. Kalau berjumpa dengan apa? Dengan anak cucu keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Walaupun tak jumpa dengan Nabi, tapi kita jumpa dengan apa? Dengan Ahlul Bait, para habaib. Para habaib, para ulama yang ada apa? Jelas titik keturunannya dengan baginda Nabi SAW. Kita salam dengan apa? Tengok akhlak peribadi mereka. Walaupun kita tak jumpa dengan Nabi, kita berjumpa dengan ahli baiti Rasulullah, dengan ahli keluarga Nabi, seakan-akan kita bertemu dengan baginda Nabi SAW. Jadi oleh kerana dalam hadis Nabi kata al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi, maka sesiapa yang menziarahi para ulama, maka seumpama dia ziarah para anbiya, para nabi. Siapa-siapa yang ziarah para nabi, maka seakan dia ziarah akan Tuhan. Kenapa? Para nabi itu adalah utusan Tuhan. Jadi kita muliakan apa? Muliakan utusan Allah, berarti kita muliakan dan kita agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa ziarahkan Tuhan, maka baginya, ini dia panggil bahasa kiasan. Bahasa kiasan, saya kira dia kata merapu pula. Bahasa kiasan. Macam juga hadis yang kita baca itu. Allah Ta'ala kata, hambui pada hampa, wahai hamba-hambaku, aku sakit, hampa tak ziarah aku no. Disebut oleh kursi. Lalu hamba bertanya, ya Allah, kaifa nazuruk? Sedangkan macam mana kami nak ziarah engkau ya Allah, sedangkan engkau Tuhan kami ni hamba. Lalu Allah kata, tidakkah kamu ketahui bahawa aku berada bersama dengan orang sakit daripada kalangan hamba-Ku? Adanya Allah dengan orang sakit makna apa? Turunnya rahmat Allah. Jadi bila kita ziarah orang sakit, kita dapat rahmat daripada Allah, seakan-akan kita berada dalam apa? Kita akan berada dalam kepungan ataupun curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia panggil bahasa hikmah. Kiasan dia panggil, bahasa kiasan. Jadi siapa-siapa ziarah para nabi, maka seakan-akan dia ziarah Tuhan. Dan barang siapa ziarahkan Tuhan, maka baginya syurga dan surga. Habis itu. Dan tersebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Juga salah satu kitab yang selalu dibacakan di tanah Jawi kita, di Malaysia kita, negeri Kedah ni pun banyak masjid yang baca kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh siapa? Syekh ataupun Imam Al-Laith As-Sakandari, As-Samarqandi, Abu Laith As-Samarqandi yang wafat pada tahun 375 Hijriyah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin bi ahadits sayyidil anbiya wal mursalin, itu nama kitab tu. Dia bagi ringkas dia Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab tu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya kita bagi sampai bawah tu. Sabdanya, barang siapa ziarahkan orang alim, seolah-olah ziarah ia akan daku, yakni akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa berjabat akan orang alim, yakni berjabat tangan dengan orang alim, maka seolah-olah berjabat ia akan daku. Itu ada hadis musalsal tu kan, musalsal bil musafahah tu, man safahani wa safaha man safahani dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang berjabat tangan denganku atau berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan denganku. Para ulama, gurunya pada gurunya, gurunya pada gurunya, itu bersambung, dia punya sanad itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata, man safahani, siapa-siapa salam denganku. Siapa dia? Para sahabat lah. Ataupun siapa-siapa yang safaha man safahani atau safaha man safahani, siapa-siapa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan denganku, dakhalal jannah, maka dia boleh masuk syurga. Ada kesempatan lah dia masuk syurga, ada syafaatnya, ada nilainya. Maka seolah-olah berjabat ia akan daku. Dan barang siapa sekedudukan akan orang alim, yakni bersatu menyertai orang alim. Sekedudukan ni makna menyertai orang alim.
duduk dalam majlis ilmu, duduk serta dalam perjalanan kehidupan kita. Kita duduk bersama dengan para ulama, kita duduk dengan orang salihin, kita duduk dengan orang kasih dan cinta pada agama. Di masjid ke di mana pun tak kira lah, dalam perjalanan, dalam masjid ke luar masjid ke, kita nak duduk apa? Di belakang para ulama ahli ilmu. Kita nak duduk belakang orang yang reti, yang faham, yang nak bawa kita pada agama. Maka dia kata siapa-siapa yang sekedudukan akan orang alim, maka seolah-olah sekedudukan ia akan daku, macam duduk dengan aku. Dan barang siapa sekedudukan akan daku, siapa-siapa yang duduk serta dengan aku, yakni dalam dunia, nescaya didudukkan dia oleh Allah pada hari kiamat di dalam syurga. Ni semua contoh syurga ni. Kono ke mana pun lah kita sampai syurga. Dia panggil apa ni? Ini dia panggil ahadits targhib. Hadis-hadis yang menggemarkan kita. Yang menggemarkan kita. Sesuai dengan tajuk kita tu, bisyaratul amilin tu, khabar gembira buat orang yang beramal. Habis tu, Allahumma wafiqna, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma wafiqna, maka tunjukkanlah kami ataupun halakan kami atau berikan kekuatan kepada kami lil ilmi, untuk kami menuntut ilmu, wal amali, dan juga beramal bihi, dengannya, dengan ilmu. Amin, perkenankanlah ya Allah. Habis kata. Jadi kita sambung insya-Allah pada kita tu lagi akan datang, baru kita nak masuk bab yang pertama dengan hadis yang pertama, al-babul awwalu fi fadli salawati wallahu subhanahu wa ta'ala. Bab yang akan datang dia akan cerita tentang kelebihan solat dan juga solat jamaah pun dekat dengan kita. Kita nak baca, nak dengar, mudah-mudahan hadis ini jadikan kita semangat lagi lah untuk kita jadi apa? Jadi tetamu setia, tetamu Allah setia yang imarah masjid ni. Masjid jadi apa? Jadi rumah pertama kita. Bukan mana pakai kakak baju tidur masjid, bukan. Orang pertama makna masjid itu sentiasa menjadi keutamaan kita. Kita sayang pada masjid, ambil berat dengan masjid, ibarat masjid, mayang, majlis ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan dan keberkatan insya-Allah. Lagi akan datang bulan depan pula, sihat tubuh badan, lapang masa, tak ada apa-apa akan melintang insya-Allah. Kita jumpa pula biiznillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma innana nahmaduka ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. واهدنا كلنا يا ربنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا لنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفقنا للعمل وأكرمنا بالإخلاص وارزقنا يا ربنا الاستقامة عليه بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا مؤيدا. اللهم اجعل سرر مشايخنا سارية فينا وأنت راض عنا ورحم بنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.